Fitriatul, banyak fakta dia ada. Mungkin ada pemahaman yang mendalam ataupun ada juga sumber-sumber dia yang menyebabkan dia boleh berujar. Tak, betul. Saya tengah keliru lagi sebab tadi Fitri, yang ni Fitri. Jadi scam ke apa gini? Tengah menyamak. Lebih kurang sama. Fitri dengan Fitri lah. Jadi apa dia cakap tadi, pengamatan dia sangat tepat. Tindakan dia tadi, dia kata berhubung dengan ketua keluarga kan. Ya. So, apa jadi, penjenayah orang yang cakap, dia boleh membaca dan menghidu peluang yang ada. Dia baca, kalau kita peluang tu satu yang positif, bagi dia kesempatan. Jadi dia tengok, oh ni tengah buat renovation sebab memerlukan lesen, permit apa semua. Dia tahu benda-benda tu. Jadi tetapi kesilapan dia datang seorang dan kelemahan itu yang menyebabkan dia tak boleh buat. Bila pula cakap bapak kerja askar kan, terbayang. Wah, saya yang penting. Lagi takut dah. Kecut perut datang pakcik ni kan. Yeah. Jadi itu satu penampan yang baik lah. Yeah. Supaya dia discourage daripada buat. Begitu juga bila cakap, saya tak kisah nak masuk rumah saya tapi jangan marah, ada CCTV. So, kalau kawasan perumahan, dia ada PDPA, Akta Perlindungan Data Peribadi, orang kena setuju apa semua sebelum boleh pasang CCTV. Tapi rumah sendiri nak pasanglah. Jadi bila cakap tu discourage. Apa yang Fatri pula cakap tadi, sangat betul. Kalau ambil gambar dia, cakap, boleh je, boleh, tapi saya ambil gambar dulu. But sentiasa berada di dalam pagar atau dalam jeriji, di sebalik jeriji. Ya. Saya juga risau. Satu menyamar, yang kedua takut dia agresif. Selagi ini bab perempuan kan? Betul. Okay. Ini Cik Fitria. Cik Kasim terus hari ni. Okay. Apa jadi ialah selagi kita berada dalam satu halangan di depan, kurungan akan berada dalam rumah. Dia ting-tong daripada rumah je jenguk kan. Ya nak apa? Because kalau dia nak lari pun ambil masa. So selagi kita tak buka jeriji ni, kita selamat. Kalau dah buka kan, mak peah pun, siapa tu ya Allah, kejap datang ya nak. Memang kena game lah. Sekarang yang paling mudah dia buat menyamak samaran tadi kan. Cik nak hantar barang, sebab kita sekarang hantar barang makanan ke apa semua, hantar barang, ni kena bayar dulu. Kan? Ni salah satu scam yang dia buat lah. Tapi apa pun yang dia cakap tadi, yang saya pick up daripada Fitri yang cakap tadi, juga yang disebut oleh Fitri tadi, ialah penggunaan logo tadi. Ini yang merupakan kesalahan di bawah Akta Nama dan Lambang. Kan? Kita tak boleh guna jata negara, the crash ini apa semua. Tetapi dari segi kawalan, ini yang harus kita perbincangkan. Sebab kadang-kadang ada tailor yang dia buat, dia asyik pakai, bila pakai macam ni, dia duduk kat mana? Duduk kat bawah-bawah precinct tu. Kan? Cik duduk. Janji orang pun jumpa kat kafe supaya nak memperdaya orang bahawa dia bekerja dengan ni. Ada orang yang saya pernah jumpa pun, alamat Kementerian Luar Negeri. Okay? Dia scam orang hantar perabot rumah dia, alamat Kementerian Luar Negeri. Ada juga yang alamat pejabat peguam negara ke apa. Padahal dia tidak bekerja di sana. Ini tipuan yang lebih licik lah. Okey. Baik, kita ada soalan daripada penonton kita di Facebook MHI. Rakan Facebook MHI kita. Kita nak terus saja. Apakah soalannya? Kepada saya ke Cik Kasim? Kepada dua-duanya. Dua-dua, okey. Jangan lambakan video, berita yang kita pasti kesahihannya. Sedikit sebanyak ia mengundang kegusaran terutamanya kepada golongan suri rumah. Jadi, apa pandangan anda di studio? Alah dia kan. Wah, saya seronoklah ni pertama kali saya jumpa soalan dalam bentuk ni. Baik. Yes, kadang-kadang dia bagi dalam bentuk video, kadang-kadang dia bagi dalam bentuk satu yang viral lah. The key seperti mana yang dianjurkan oleh Suruhanjaya Komunikasi Multimedia dan Kementerian Komunikasi Multimedia, gunakan formula SURE, SURE. SURE iaitu S, check the source. Sumbernya tadi. You understand apakah naratif tadi dalam bentuk satira ataupun dia buat kelakar ataupun saja dia nak bercakap tambah tokok tambah. Kemudian R, buat research sikit. Betul ke? Sebab dia tulis dalam ni daripada doktor yang kerja HKL. Kita pun tak cakap, kita pun panjang-panjang. Jadi akhirnya sebenarnya kita bukan memperpanjangkan. Kita memperbodohkan diri sendiri dan orang lain dan membiarkan mereka membuli kita. Right? Ketiga, bila sudah buat research tu, baru kita understand. Tadi S, E tadi evaluate, pertimbangkan berita tersebut. R, research, dan U, understand. Ini key-nya. Sebab masyarakat duduk rumah sekarang, ramai orang yang duduk rumah disebabkan pekerjaan daripada rumah, WFH, dan juga lain-lain. Jadi
talian cyber ni dibuka. Tu yang kadang-kadang orang kena faham gini-gini. Jadi gempar ni kalau berita palsu, dia merupakan satu kesalahan di bawah Seksyen 233. Kalau rasa tak betul, pergi cek balik dekat website yang betul. Kalau tadi orang tadi kata maklumat video tu begini dan begitu, kan, ambil dulu baru tahu. Sebab kadang-kadang dia letak benda-benda yang menyebabkan rengsa perkauman, menyebabkan kacau ganggu, kegemparan awam. Memang sengaja didesain untuk jadi macam itu. Tapi ada juga yang menyamar. Ada yang scammer ni. Dia buat video call, dia menyamar kat belakang ni, dia pakai uniform apa semua. Tapi kalau orang yang terlatih, kita akan nampak beza sebenarnya. Ini kenapa dia punya butang kat sini, butang kat sini. Tapi kalau yang tak terlatih, contoh nama dia Said Sani, contoh dia tak terlatih, dia tengok betul lah ni, dia pun takut apa semua. Kalau ini cara untuk kita mengatasi ni dengan mendapat sedikit pengetahuan. Katalah hari ni 2 minit lawatlah laman sesawang kementerian ke agensi, tengok macam ini dan simpan nombor telefon yang betul. Kita dah tahu orang menyamar, boleh menyamar askar, menyamar Myanmar. Menyamar Myanmar, menyamar pengawal keselamatan misalnya. Nombor-nombor penting tu kita simpan supaya bila dia datang, sekejap je saya ambil gambar, saya nak kontak dulu. Nombor telefon pejabat encik ada. Saya pun kadang-kadang ada orang, ini daripada jabatan sekian, saya like, kenal tak ni Cik Amir tu? Kenal tak Nipi? Ini kenal tak ni Zainal Muar? Dia pun kenal orang yang tak ada kerja di situ. Saya tak tanya orang yang kerja kat situ, saya tanya orang yang tak kerja kat situ. Yang tak ada pun orang tu. Ada sekali tu ada orang telefon saya, nak minta tolong ini, you kena masukkan dalam akaun gini-gini. Saya kata, ni siapa ni? Ini tuan sekian gini-gini. Kat mana dia kata? Dia menyamar, dia kata dia bekerja di Bukit Aman. Bukit Aman ni. Saya kata dekat tingkat 36 kat tingkat 36. Bukit Aman tu tak ada pun tingkat 36. Ini cara kita. Dan yang paling penting sekarang ni, apa yang telah pun kami bincangkan dekat sini, sudah pastinya kita kena peka kepada persekitaran lah. Itu paling penting. Tapi apa yang kita merisaukan tentang ibu bapa kita yang mungkin berada dekat kampung, kan? Betul. Bagaimana caranya untuk kita membantu mereka ini, dan apa yang paling penting, kita kena nasihatkan. Tak boleh kalau yang mana mungkin kalau duduk dengan kita tu mungkin kita boleh bagi tahu, kan? Tapi mungkin duduk dekat kampung jauh macam mana, kita kena ingat berkali-kali. Kita kena bagi tahu kepada ibu bapa yang mungkin berada di kampung, makcik Kiah ke, kan, dan sebagainya, bagi tahu dekat mereka supaya pengenalan penting, pengenalan diri itu penting. Dan kadang-kadang kita mungkin tidak memahami tentang perkara ini. Ambil gambar tu. Betul. Apa yang dibicarakan itu paling senang lah. Sebab sekarang ni masing-masing ada gadget. Ambil gambar tu lah. Sebab ambil gambar kadang-kadang kalau yang menipu tu, mereka takut lah. Mana nak ambil gambar. Tiba-tiba nak ambil gambar kan. Yang pentingnya kita jangan panik bila didatangi orang-orang macam ni. Itu bukan buruk sangka. Bila kita tengok walaupun dia lengkap semua, kita tanya dia, kita nak confirmkan, kita ambil langkah berhati. Itu bukan nama buruk sangka, Cik Kia. Itu namanya curiga. Jadi jangan risau. Cuma nak beritahu sikit. Siapa-siapa yang lepas ni nak scam gunakan jawatan negara, gunakan bendera, gunakan apa semua yang berkenaan dengan penjawat awam, anda boleh dituduh di bawah Seksyen 170 Kanun Kesusahaan Menyamar Penjawat Awam yang menjanjikan hukuman 2 tahun dan denda. Cubalah. Orang sekarang bijak. Ada gambar, memanglah senang nak buktikan. Betul. Baik. Terima kasih kita ucapkan kepada Encik Kamal Effendi Hashim ataupun Encik Kasim, penganalisis jenayah, kerana sudah bersama kami pada hari ini. Terima kasih Encik Kasim. Terima kasih. Sama-sama.